Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah man ya'ba? Qala man atani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat, hidayah, barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh sama-sama kita berada di dalam satu tempat yang barakat dan karamat dan maghfirah, iaitulah di dalam masjid, tempat sebagus-bagus tempat duduk, sebagaimana Nabi kata khairul biqa masajiduha, semolek-molek tempat duduk masjid. Alhamdulillah, syukran lillah, kita boleh ada di masjid dah. Lepas daripada kita ada di masjid ni, kita boleh pula bermuzakarah bersama-sama, kita mendengar, buat asbab-asbab bagi kita semua ni dapat hidayah, istiqamah di dalam beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna, dengan cukup, dengan betul, sebagaimana yang kita mempelajari di dalam hidup kita sehari-hari. Alhamdulillah. Dan daripada pagi yang bertuah ini, sama-sama kita pasangkan niat yang bagus di dalam hati kita, iaitulah saja aku nak berhati di dalam masjid kerana-Mu ya Allah. Itu satu amalan yang kita kena kosak, pasal hati kita betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lillah. Maka dengan kosak kita yang baik itulah sebagai jadi amalan yang soleh untuk kita pergi berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Dan sikit sebanyak kita tahu kejadian-kejadian kita ni di dalam tubuh badan kita ni, ada kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, ada hak nampak tengok dan ada hak tidak nampak tengok. Satu hak nampak tengok ni, tubuh badan kita ni nama jismani. Tubuh badan kita ni di dalam bahasa Arab ia panggil jismani. Jismani ni, tubuh badan kita ni hari-hari dia nak kepada makan dan minum dia. Tapi di sebalik tu ada juga penyakit-penyakit yang merosakkan tubuh badan kita, hak kita tak nampak ni. Ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan buat
kita ni sebagai kejadian yang molek sebagaimana Tuhan ayat Al-Quran dia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aci pun Tuhan buat manusia ni seelok-elok kejadian. Semua benda hak kena jadi, semua benda hak kena buat, semua benda makhluk ni yang paling comel sekali ialah manusia. Dan kehebatan manusia ni, tak kalau Tuhan buat ada, Allah suruh iblis, suruh malaikat sujud kepada manusia. Ini satu kehebatan manusia. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan hadis, dapat maklumat yang sempurna. Itu kita kena jaga kehebatan dan kelebihan manusia. Yang kedua, kehebatan manusia, lebih manusia ni, makhluk-makhluk lain tak boleh naik gi, tak boleh sapa gi. Upama malaikat dengan makhluk manusia ni, lebih manusia. Kita tengok sejarah Mi'raj. Jibril tak boleh naik, tapi Nabi kita boleh naik gi balik atas lagi. Inilah nak royak kata kehebatan manusia hak Tuhan buat ni. Kalau kita khabar dan sedar, kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kali itu untuk jaga tubuh badan kita ni, kita masing-masing pandai. Kalau sakit lutut, pergi cari ubat. Kalau sakit pinggang, pergi cari ubat. Kalau pening kepala, pergi cari ubat. Kalau sakit perut, pergi cari ubat. Ini kita banyak khabar. Tapi yang kita kurang khabar sikit, satu benda lagi makhluk Tuhan, rohani. Rohani ni, hak ni tak nampak tengok ni. Rohani ni kita tak nampak tengok. Dan rohani ni terlebih mahal daripada jismani lagi. Rohani terlebih mahal daripada jismani. Sebab apa? Belum tubuh ada ni, rohani ni sudah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala di al-zarinat, di al-zari sana. Seketika Tuhan buat Nabi Allah ada, dan ada di selbi ada ni semua benih. Mereka panggil al-ruh. Ini dikatakan rohani. Allah buat tubik semua benih-benih yang ada di tu ada, iaitu dah nama satu tempat di pada Arfah, Wadi Nu'man. Tuhan buat tubik habis itu. Tak kalau Tuhan buat tubik habis itu, kalau kita tengok ayat-ayat kan, kalau kita nak hurai secara lanjut ke, buat perhimpunan agung dia panggil. Buat perhimpunan yang besar. Dia panggil ijtimak yang besar di Wadi Nu'man, berhapere dengan Arfah yang kita pergi buat haji itu. Allah buat tubik situ, Allah bercakap, Allah bertutur, Allah berkata, alastu bi rabbikum, adakah aku ni bukan Tuhanmu? Allah sudah bercakap dengan rohani, dengan ruh. Tubuh tak ada lagi, ruh ada dah. Maka kita semua ni hak ada dalam masjid ni, baik laki-laki dan perempuan, sudah kita bercakap dengan Allah. Qalu bala syahidna. Ya. Allah lah Tuhan kita. Kita isbat dah. Masa roh itu kata Allah tu Tuhan kita. Maka dari situ para ulama
Jawab berapa orang tu? Setengah ulama kata roh duk berjuta-juta roh tu semua jawab, ya Allah lah Tuhan kita, Allah lah Tuhanku. Dengan kita jawab sepatah begitu, berarti apa hak Allah berkata kita nak buat dengan sempurna. Apa hak Allah larang kita nak tinggal dengan sempurna. Itu ruhani dia panggil. Alam rus. Maka alam tu dia panggil alam zarri, kecil lagi. Inilah nak bagi kita tahu kata ruhani dengan jismani ni lebih ruhani dan kehebatan ruhani lagi. Belum jismani ada, tapi ruhani ada dah. Tak kalau kita tahu dah kehebatan ruhani itu satu makhluk Allah, ya Allah buat dalam tubuh badan kita ni ada ruhani, maka dia berhajat kepada makan ni supaya dengan jismani. Dia berhajat kepada makan ni, berhajat kepada minum ni, dan dia ada rusak juga. Maka makan ni ruhani ni, saat ni kita semaya jemaah. Sebelum daripada kita semaya jemaah saat ni, kita boleh semaya sunat subuh. Sebelum daripada sunat subuh tu, kita boleh semaya tahajud. Lepas tu kita semaya sunat subuh. Lepas tu kita semaya jemaah subuh. Lepas tu kita ada wirid. Lepas tu kita ada doa. Itu dia panggil makan ni ruhani. Kemudian setengah daripada makan ni rohani, hak kita dah dengar ni. Ni makan ni rohani ni. Sabit tu kalau kita tengok daripada adab kita ngaji, ulama soal mari. Kalau ibu bapa suruh kita dan tok guru pun suruh juga kita, maka para ulama soal, hak mana kita nak terima dulu? Ibu bapa kah kita nak terima dulu? Tahu tok guru kita nak terima dulu. Ibu bapa suruh ambil ni, tok guru pun suruh ambil ni juga di masa yang sama. Para ulama kita kena ambil hak suruh guru dulu. Manakala beripung ibu bapa pun suruh, tok guru pun suruh, banyak ulama dia suruh kita ambil hak tok guru dulu. Sebab apa? Dia buat bandingnya. Kerana ibu bapa boleh dia jaga kita ni jismani. Boleh ibu bapa dia jaga jismani, tubuh badan. Umpama kita kata kalau tak anak kita di pondok, tak anak kita di tempat pelajaran, ibu bapa sanggup anak duk jaga jismani, jaga makan ni, jaga minum ni. Tu panggil ibu bapa. Duit tak ada, bui duit. Makan ni tak ada, bui makan ni. Ibu bapa goliknya dengan secara rekah duk jaga anak-anak tu jismani. Tapi tok guru dia jagakan murid-murid dia tetap ruhani. Maka ulama kita tengok jismani dengan ruhani ni hak mana mahal? Jismani mahal ke ruhani mahal? Oh, banyak huraian ulama ruhani lah mahal pada jismani. Sebab apa? Kerana jismani ni manakala lagi kepada alam barzah ghalib binasa. Jismani ni kalau pergi ke alam barzah ghalib binasa. Mereka ada hak khususiah, nabi-nabi, orang mati syahid. Itu suku kira lah ghalib dengan secara kasar. Jismani ni manakala kita di alam barzah
maka binasa. Tapi roh tidak binasa. Maka mahar roh dengan jismani. Manakala mahar roh, tok guru ni, kebanyakan tok guru semua ni dok bui jaga rohani, jaga ilmu, bui kepada budak-budak, kepada manusia. Dia panggil dok jaga rohani. Kena amal lagu ni, dok jaga rohani. Jangan buat lagu ni, orang panggil dok jaga rohani. Iaitu rohani dengan jismani, maha rohani. Sebab sebelum daripada jismani ada, rohani ada dak. Dan rohani ni sudah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dengar kalamullah di pada Arfah di Wadi Nu'man, sudah buat perhipun ni dah. Kalau kita dalam istilah dakwah ke, waju awak perhipun ni yang besar, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berkecek dan bayar di situ. Bayar tetap apa? Tetap akidah, tetap pegangan. Siapa Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Siapa Tuhanmu? Qalu, jawab mereka itu benih tu. Bala syahidna. Ya ya ya. Allah lah Tuhan kami. Maknanya maha di dalam bab rohani ni ialah sakut paut dengan akidah. Ni benda maha dalam hidup manusia pula ialah akidah. Ikatan kita, ikatan kita yang bersangkut paut dengan ketuhan ni. Kau ni maha ni. Nak kita khabar, nak sedar hari-hari ni ialah duk di dalam bela Allah, cara Allah terhadap pada kita, sebagaimana kita dak kata dalam semaya saat ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebut molek Allah tuai Allah ni. Semua Allah duk jeguk ni. Masuk kita kayu, bumi, langit, tanah, air ni, siapa dia tuai dia? Allah rabbil alamin. Takut kita terlupa kepada Allah. Ini apa panggil ikatan hati kita dengan Allah. Dia panggil akidah. Ni lah maha sekali. Ilmu ni lah ilmu yang paling maha mari. Imam Ghazali kata raja ilmu. Jadi satu hak kita tak nampak jismani. Yang kedua makhluk Tuhan hak ada di kita ni hak kita tak nampak ruhani. Ada makan ni dia, kena jaga dia. Makan ni rohani ni lah kita kena jaga, kena berguru hak ni. Ada pun jismani ni boleh kita jaga tidak melalui guru. Walik kalau kita jaga jismani ni, kita mengikut nasihat bomo-bomo atau doktor. Doktor tu makan begini, jangan makan begini. Ni tak boleh isyak, ni boleh isyak, air ni boleh isyak, api ni tak boleh isyak. Doktor wi nasihat, takut rusak tubuh badan. Tapi takut rusak rohani ni, ni doktor tak royak ni. Ni tak guru pula royak. Pagi-pagi ni malam-malam makan ni rohani, kena bangun semaya tahajud. Aminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Daripada malam bangun semaya tahajud kerana makan ni ruh. Pamu kena istighfar. Mu kena bangun istighfar dengan Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan mu kena bangun baca kalamullah Al-Quran. Ni panggil makan ni rohani. Orang-orang dulu, orang yang dapat hidayah daripada Allah, malam-malam ni dia bui makan ni kepada rohani ni. Quran habis sekali makan ni rohani. Berzikir beratus-ratus, semaya beratus-ratus rakaat, ini makan ni rohani dia. Rohani dia subur. Ini kena jaga juga. Jaga rohani ni kena mempelajari di tok guru masing-masing. Imam Malik
rahimahullahu alaihi, dia jaga rohani dia berguru lebih kurang 900 lebih. Imam Bukhari 1000 lebih berguru untuk dengarkan ilmu, nak jaga rohani dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak kita tak nampak tengok juga makhluk Tuhan, aklun, akal. Akal ada dalam tubuh badan kita. Akal pun wajib jaga juga. Akal. Satu makhluk Tuhan yang mulia yang ada dalam tubuh kita ni, akal. Akal ni maha. Syarat nak sah semaya kena berakal. Syarat nak sah haji kena berakal. Syarat nak sah puasa kena berakal. Syarat nak sah jemaah kena berakal. Ada dalam kita ni aklun, akal. Takrif akal lagu mana? Iman Haraman takrif akal ni tok guru bagi Imam Ghazali. Imam Haraman takrif akal dia, diri kita pandai hukum akal yang tiga. Wajib akal pandai, mustahil akal pandai, harus akal pandai, inilah akal. Inilah orang berakal. Ini doa kaum Mu'tamad, akal satu nur yang sekali dengan rus. Kalau nur ni banyak, cerdik. Kalau nur sikit, bodoh. Ini panggil aklun. Wajib kena jaga juga. Wajib jaga akal ni lah. Kita jangan minum benda sebab bagi kaya dan mabuk. Tiap-tiap benda nak jadi kaya, nak jadi mabuk, jangan kita minum dan jangan kita isap. Kullu muskirin kamrun, tiap-tiap yang mabuk arak. Wa kullu kamrun haramun, tiap-tiap arak haram. Ingat molek. Jaga akal ni, jangan kita isap benda sebab bagi punah akal. Jangan kita minum benda yang sebab jadi rusak akal kita. Wajib jaga akli tu. Wajib kena jaga akal. Jangan kita minum perkara sebab nak rusak akal. Jangan kita isap sebab nak rusak akal kita. Walau sehalus kaya sekalipun tak boleh. Bukan? Di dalam pendapat ilmu tasawuf, kalau kita isap benda sebab bagi rusak akal kita, haram. Pendapat di dalam ilmu tasawuf. Ilmu ni ilmu bersih. Orang-orang tasawuf dia bersih iman dia. Dia bersih amal dia. Kalau sebab benda ni nak jadi rusak akal, haram. Kalau itu orang ada isap benda mabuk, isap benda kaya ni, di sisi pendapat ilmu tasawuf haram. Tapi manakala kita mari tengok dalam ilmu pakis, dalam ilmu pakis hak kita ada isap tu, dia kata tak ada cerak haram, tak ada cerak halal. Halal pun tak cerak, haram pun tak cerak. Dalam ilmu pakih, makruh. Apa makruh? Benda yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kalau itu kita jangan kedak. Allah dah benci semua pada kita. Rasul dah benci kita semua. Tentu kalau kita guna akal kita, kita tak jauh Tuhan dak benci kita, Rasul dak benci kita. Kalau kita duduk tak rumah, kalau isteri kita benci kita pun kita tak sedap duduk dah. Ni Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada hamba dia yang guna daripada benda makruh. Kalau itu
kita kena mengkurang kalau kita terlibat dengan benda makruh. Dengan benda isak ni kita kena berasur tinggal. Sebab hak kita ada isak ni, hak kita ada guna ni hari-hari tu, benda yang tidak jadi manfaat kepada tubuh badan kita, bahkan jadi mudarat kepada tubuh badan kita. Itu dalam ilmu tasawuf haram, dalam ilmu fiqh makruh. Tapi manakala kita tengok daripada orang ekonomi pula dah, orang cara ke harta benda ni haram juga. Sebab masuk dalam bazirkan harta. Orang isak benda kaya, orang minum benda kaya ni, sehalus-halus benda kaya, iaitu rokok yang kita dah isak tu. Jadi dari segi orang yang pegang ekonomi pun haram juga. Sebab membazirkan harta dengan benda yang tidak jadi manfaat pada dunia dan akhirat. Dan tidak manfaat pula kepada tubuh badan kita yang guna akan dia tu. Di sisi ekonomi dia panggil haram. Maksud apa? Masuk dalam bazirkan harta. Ni ingat, hak kita ada isak hari-hari, kita ada isak tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari tu, menurut ahli ekonomi haram. Sebab membazir mengenakkan harta dengan benda yang tidak jadi manfaat pada tubuh. Dia berdalil dengan ayat wala tubazzir tabzira innal mubazziri kanu ikwanas sayatin. Jangan kamu bazir sebagai bazir. Orang bazir ni adik-beradik dengan syaitan. Inna syaitana li rabbihi kafura. Syaitan ni dengan Tuhan sangat-sangat kufur. Kalau itu, kalau kita tengok daripada segi orang ekonomi ni, dia kena jimat cermat dalam hidup. Jangan kita bazir pada harta. Kalau orang bazir pada harta, ada kerajaan Islam kena tahan. Mu tak boleh kereta dah harta ni, mengenakkan hartamu ni. Kena tahan, kena hajar harta dia. Kalau itu orang yang isak terkelibat dengan benda mabuk sehalus-halus rokok ni, dari segi orang ekonomi haram. Kerana membazirkan harta dengan benda yang tidak jadi manfaat dengan dunia dan agama. Tapi manakala kita tengok pula tetap nak jaga akal ni dari segi kedokteran, dari segi ilmu bomo, dari segi ilmu kesihatan haram juga. Orang merokok ni dari segi ilmu doktor, dari segi ilmu kesihatan, sama ada doktor tu, sama ada bohmo tu, bohmo hak Islam atau bohmo kafirin. Ittifaq doktor bohmo cara kesihatan ni sama ada bohmo hak Islam atau bohmo kafirin, ittifaq di atas haram. Tak boleh. Sebab rosak tubuh badan. Dia ambil isyarat ayat mana? Kata orang merokok ni haram. Dia berdalil dengan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu capukkan dua tanganmu ni, tubuh badanmu ni, pada benda yang jadi sebab bagi rusak tubuh badanmu. Itu di dalam pandangan ilmu doktor, di dalam pendapatan ilmu kesihatan, orang merokok haram. Jadi tubik 45 hukum. Kalau siapa dia kelibat dengan rokok, ada 5 hukum. Tok paki makruh. Orang ekonomi haram. Orang kesihatan haram. Orang dalam ilmu tasawuf haram. Pah gino kita dok gunanya. Demo ni haram berlaku ni. Pah kita dok guna ni
Sebab apa kita tak guna? Kita kena tahu sah lagi hak dalam tubuh badan kita. Lepas pada akal hak jahat hak dalam tubuh badan kita, nafsu. Kita guna ni mana ni? Akal benda molek. Kalau menteri kat menteri hak molek. Kalau nayak kat nayak hak molek. Kalau perdana menteri kat perdana menteri hak molek akal ni. Tapi nafsu ni orang jahat. Puak nakal ni. Puak nak curi ni. Puak mengetak ni, puak mengopak ni nafsu ni. Kali tu bagi kita duk guna, duk isak sat ni, akal hak nisa ni, duk makan nafsu ni. Itu Tuhan larang dalam Quran. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikut nafsumu. Kalau mu ikut nafsu, fa yudillaka an sabili, mu akan sesat di jalan yang benar. Allah larang sendiri. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikut nafsumu. Kalau mu ikut nafsumu, fa yudillaka an sabili, mu akan sesat di jalan-jalan Allah, di jalan yang sebenar. Hal itu kita kena ulang kaji. Kena perbat nafsu kita ni. Nafsu ni hadaklah tubuh badan kita ni, kita tak nampak juga. Tapi ada. Jahat dia ni. Siapa dia kata jahat nafsu ni? Allah sendiri. Dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu ni sangat tekan, tuai suruh jahat. Jadi ulama tasawuf dulu-dulu dia perbat nafsu ni. Perbat nafsu dengan mujahadah. Mana perbat nafsu dia? Kurang makan. Kurang makan ni perbat nafsu. Habis tu kan Nabi kata, orang-orang muda semua ni, kalau kuasa kamu berkahwinlah. Kalau mu kuasa ada harta, ada nafkah, ada belanja, mu kahwinlah orang muda-muda ni. Tapi kalau kamu tidak mampu dan kamu tidak kuasa nak berkahwin, maka kamu senantiasa mu puasa. Sebab nak nyek nafsu. Puasa ni yang nyek nafsu kan. Makan podak, minum podak tak selamat. Tak lawan orang. Tu. Sebab itulah nafsu ni jahat, nafsu ni karuk. Hikmat Allah memperdukan puasa setahun sebulan dia ni sebab. Ni kita hadap kat puasa ni. Setengah ulama ita sebab apa puasa ni setahun mari sebulan ni. Setengah daripada hikmat Tuhan suruh puasa sebulan setahun ni, nak kerenyek nafsu yang jahat, iaitu amarah. Innan nafsa la amaratun bisu, sesungguh nafsu ni sangat tekan tuai suruh buat jahat. Makan gilah, suruh makan. Minum gilah, isak gilah, suruh tekan. Kalau orang turut nafsu, tak ada hari nak boleh beradu. Tapi kalau orang guna akal, dia bikin apa dah. Ni akal dia boleh beza. Ni air ni. Air ni jadi manfaat pada diri. Ni api ni. Api ni tak leh ni api ni. Tak itu ya. Kita dak berdoa dak sekat pada api kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan aku duk dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa akhirat pun hasanah, wa qina azabannar. Sekat daripada api, jangan kena api. Kata-kata kita isak api pula dah. Allah. Kok mano gitu. Tak gitu kan? Doa Tuhan suruh sekat daripada api. Kita ambil api jujur isak masuk. Tak berlawan kata. Nampak berlawan tak itu kan? Jadi tak bagus tak itu ke. Kali itu kalau kita hendak berakhir kat api dah 10 batal, we tinggal kat 5 batal. Tak itu kan. Kena kurang gitulah. Ya payah juga benda lagu ni tak itu kan.
Nafsu lekat seperti kita lekat teh susu kedar tu, kalau tak pergi sakit kepala selalu. Tak gitu. Golek-golek orang kita ni nyegi wi biasa lekat benda-benda hak tak molek. Tak wi biasa ke tubuh kita ni wi lekat dengan sunnah dah. Atau kena ilmu sakit kepala. Oh, kalau tak pergi sejik sakit kepala selalu tak ada. Tak gitu. Gino ni nampak mengatuk gini ni. Tak ada kena api benda ni. Mengatuk tak ada kena api. Deboh api boleh sebetul. Buat jelek. Jadi lekat dengan benda tak molek. Kita ajar lekat dengan TO, padahal TO tak salah. Tapi hingga lekat tak makan sakit kepala tu jadi salah pula. Tak gitu kan? Baik-baik ilmu bahmu dia kata kalau nak minum air ni jangan kita istiqamah di atas satu jenis. Kena minum wi belaka takut jadi tegah. Tu cara dia panggil. Kali itu nafsu ni ulama bahagi setengah kata nafsu ni ulama bahaginya ialah ulama bahagi banyak mana? Setengah ulama kata bahagi 3 nafsu. Mana? Satu nafsu amarah, hak ni hak jahat sekali ni. Nafsu amarah ni jahat sekali. Nak tidur, nak makan, nak berkecek, tidur, makan, berkecek, tu dia panggil nafsu amarah. Tak kejahat dia. Kalau dia pergi kedai kopi pagi dia pergi lambat kelik, dia tak simai. Dia kedai kopi tu. Nafsu amarah panggil. Itu kan. Orang kerja boleh berlana-lana dah. Dia tak simai dah. Tak muzakarah di kedai kopi. Panggil nafsu amarah. Tengok tuan kedai kopi kita kata, air kosong aku tak tengok habis dah sekeni, habis dah sebarak ni. Kena tambah pula dah ni apa ni. Tak itu kan. Jadi tak sesat. Teh gelah aja. Air kosong ni teh 3 ceret, teh 3 kendi. Tak itu kan. Tu panggil nafsu amarah. Jangan kita guna nafsu amarah ni bahaya dalam hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita baca dalam kitab Hamkal orang Indonesia. Nafsu amarah ni nafsu syaitaniyah dia panggil. Nafsu yang tekan seruak jahat 24 jam. Ni amarah. Kalau seorang tu buat jahat 24 jam, dia bawa nafsu amarah dalam hidup, dia panggil nafsu syaitaniyah dia panggil. Ni sebut dalam Quran dalam surah Yusuf, bagi tengok dengan secara lanjut, inna nafsa la ammaratun bisu. Yang kedua, hak hingga sikit, nafsul lawamah la uqsimu biyaumil qiyamah. Inna nafsa la apa ni? La uqsimu biyaumil qiyamah. Dalam suratul kiamat tu dia sebut nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni dia boleh pergi kedua. Temu orang bersejik lagi, temu orang kat lain pun lagi. Dia panggil super nafsu lalak dia panggil. Kalau temu sakar pun boleh orang. Kalau temu bodoh pun orang. Lalak dia boleh pergi kedua. Kalau temu orang pakai kuiyah lagi ikut kuiyah dia bersejik. Kalau temu orang tak pakai kuiyah boleh pergi juga. Boleh pergi keluar ni. Nafsul lawamah. Ni hangga sikit ni. Nafsul lawamah ni orang panggil nafsu hayawan. Ulama panggil nafsu hayawan. Apa nafsu hayawan? Nafsu lembu, nafsu kambing. Ni nafsu apa ni? Nafsu lawamah ni ulama panggil nafsu hayawan. Dia panggil tak jahat manalah. Kalau temu benda molek pun dia boleh buat. Kalau temu benda jahat pun dia boleh buat. Itu lawamah. Dua-dua ni kena berebat ni. Dua-dua ni kena berebat dengan ilmu tasawuf. Berebat nafsu dua ni dengan apa? Kalau kita ngaji lah tasawuf, sikit makan, sikit minum, sikit tidur. Ni nak berebat nafsu lawamah dengan amarah. Lepas tu nak buat lagu mana? Zikir banyak, baca Quran banyak, istighfar banyak. Itu cara nak berebat nafsu amarah
dengan lawamah. Hasan Basri nak berubat nafsu dua ni pergi duduk dalam gua 9 tahun lebih kurang. Ni Syekh Hasan Basri orang Basrah, orang tabi'in, dia dah mengaji di sahabat. Riwayat hidup dia pergi berubat nafsu dua ni 9 tahun di dalam gua melalui zikir. Tengok Nabi contoh. Sebelum daripada Nabi nak jadi rasul tu, hidup betapa di Gua Hira lebih kurang 5 tahun. Uzlah daripada ahli, uzlah daripada kampung. Ni setengah daripada orang nak berubat nafsu amarah lawamah ni. Kalau di hari ni kak, dengan secara tertib tabligh apa boleh, tinggal rumah dulu. Tinggal kerja buat luar samudara untuk nak membersihkan nafsu ni. Hijrah dia, mujahadah dia, ikhlas lillah. Sikit makan dia, sikit kecek dia, sikit tidur dia, sikit benda sia-sia dia. Kena latihkan berzikir dengan Allah SWT. Banyak lapar, banyak dahaga, akhir-akhir nafsu dua ni Allah. Bukan habis Allah. Kalau kita faham beruk ke, beruk dah kan. Kerti kat mana? Kalau kita faham beruk ke, beruk bekai. Tapi beruk ni dia pandai ambil wahnya. Kalau itu nak didik beruk ni, tak mau wikiki pada lutut kita nak boleh nak nyo lagu mana. Kalau orang kono, dia bagi selai air. Dia bagi selai air. Selai air akai naik. Kalau nak jebah tu kena selai gitu. Selai piyak, selai piyak. Tuai dia tengok beruk ni nak beradu selai bila dia pecah kepada tuai dia. Dia orang pegang beruk ni kalau jebah tu beruk lawan lagi. Tu perangai beruk dia jebah. Orang jangoklah kita apa dia. Dia tak kena dia jebah. Lepas tu puya dia Allah tuai dia pecah, dia panggil pecah dengan jebah datang. Tuai dia tengok kalau pecah cak. Dia Allah tu. Hasil daripada kena selai dalam air. Selai dalam air piyak. Piyak ke tidak sini piyak? Serupa dia. Dia dekat pergi taning dia. Ya dia. Taning dengan Kelantan ni orang tulah lagi ni. Ikas sikit-sikit gitu. Ya tak itu ke? Hingga beruk ni kalah pada tuai, tak kekeh daripada lutut tuai, baru boleh nak nyo. Nafsu kita pun kena didik hingga dia wi Allah, wi turut apa hak Nabi perintah, wi turut apa hak Tuhan perintah. Tu panggil molek. Dia panggil nafsu kalah. Manakala nafsu kalah, akal dia nak tinggi. Jadi manakala menik akal, nafsu kalah, maka orang ni dalam ilmu tasawuf dia molek 100%. Tu cara berubat. Yang ketiga satu nafsu amarah, hak jahat sekali, nafsu setan. Yang kedua nafsu lawamah, ini nafsu hayawan, kurang jahat. Yang ketiga nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni dia nafi segala kejahatan, dia tak buat dah. Dia buat segala kebajikan, tapi mari penyakit. Nak mengenai ke demo. Kalau buat gapo-gapo nak we demo dengar. Kalau buat gapo nak we demo tengok. Kalau give sejik demo tak tengok harga. Hai. Noi kata dia give sejik. Tak itu ya? Ni apa panggil nafsu mulhamah. Apa hak molek dia buat, tapi buat ni nak tutup tamenai daripada manusia. Jaga ni. Jangan kata kena lagi tu. Cemar lagi hak tu. Nak tutup tamenai pada orang. Kalau sekah pun tutup tamenai daripada orang. Kalau buat amal nak tutup tamenai pada orang, dia panggil dalam ilmu tasawuf syirik qafil. Syirik hak orang tak nampak tengok. Dia je nampak tengok. Habis di dalam ayat Al-Quran kan, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahu. Ngaku dia jadi bagi orang hak wajib sembahyang nyegi tak sembahyang, ngaku dak nanti.
Yang kedua, allazina hum yurauna. Orang semaya tapi ria nak manusia tu tengok. Orang ni masuk neraka juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi dalam ayat sani, orang wajib semaya tak semaya masuk neraka. Yang kedua dia semaya tapi semaya dia ria. Yalah juga. Na'udzubillah. Tu kena belajar dalam ilmu tasawuf. Dipanggil mulhamah. Segala benda molek dia nak buat tapi nak tamnai, nak pekak daripada manusia. Itu dia panggil nafsu mulhamah. Yang keempat ni nafsul mutmainnah. Apa mutmainnah? Istiqamah di atas benda molek. Dawamun ala ta'at dengan ikhlas hati kerana Allah. Nafsu mutmainnah inilah nafsu bersih, nafsu yang kejak di atas ta'at. Nafsu ni ikhlas kerana Allah. Nafsu ni lah dalam Quran Allah ajak masuk syurga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu mutmainnah, mari masuk syurga. Jadi kita kena usaha dalam hidup kita semua ni, kena mempelajari ilmu ni hari-hari dan malam-malam. Di samping itu kita kena perubah nafsu dua. Nafsu amarah kena perubah, nafsu lawamah kena perubah, nafsu mulhamah kena perubah, naik pergi kepada nafsul mutmainnah. Kelas pertama kena mengaji, kelas yang kedua kena mengaji, kelas yang ketiga kena mengaji, sampai kelas yang 4 baru cuk. Ni kita duduk kelas berapa hari ni? Tengok kita duduk kelas berapa. Jadi hendak klik dalam tubuh badan kita, hak nampak tengok jismani, hak tak nampak tengok rohani 2, hak tak nampak tengok akli 3, hak tak nampak tengok nafsu 4, hak tak nampak tengok lagi hati qalbun. Jadi hasil daripada dalam tubuh badan kita ni makhluk kejadian Tuhan ada 5 benda. 1 jismani nampak tengok. Yang kedua rohani. Yang ketiga aklun akal. Yang keempat nafsu. Yang kelima qalbun. Cara ke hati ni payah pula ni. Satu bab yang besar cara ke hati ni. Hati hak molek sekali, hati yang yakin penuh kepada Allah, dan hati tidak nyakit di dalam hidup. Hati yang ada sifat-sifat molek, sifat takwa dia ada, sifat rajak dia ada, sifat zuhud dia ada, sifat qanaah dia ada. Selepas daripada dia beriman dengan Allah, zuhud dia ada, tawakal dia ada, qanaah dia ada. Ni hati yang molek ni lah hati salin dia panggil. Penyakit ni kena mengaji suku pula. Ia takut masuk dalam hati, syarrul ta'a berakhir makan, syarrul kalam berakhir berkecek, hasad deki, riya, ujub, penyakit hak masuk dalam hati pula. Jadi dalam kitab Imam Ghazali kena mengaji dalam tasawuf ni sifat hak molek 10, pegang amal dalam hidup kita. Kena bersih hati, kena mengaji kitab dalam tasawuf 10. Mana? Taubat tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Kerana taubat ni nak bersihkan rohani. Lepas tu takwa kena pasal ada hati, rajak harap kepada Allah kena pasal ada hati, zuhud jangan wilkat dunia hati kita ni 10 khafsah. Itu kena mempelajari untuk nak hati kita bersih, nak hati kita salim. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari esok kiamat tidak manfaat harta bertamu-tamu, tidak manfaat anak bertamu-tamu, mereka orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang cukup beriman penuh, yang tidak bersirik dengan Allah, hati yang ada sifat-sifat yang comel, takwa dan tawakal. Hati inilah hati orang beriman dan hati orang mukmin yang sejati.
Jadi hasil kita muzakarah di pagi yang berbahagia ini ada di tubuh kita ni, kita kena baca witubik 5. Jismani kejadian Allah, wajib kita jaga hak kita nampak tengok. Tapi jangan lupa kena jaga rohani, wajib kena jaga akal, dan wajib kena tarbiyah, didik nafsu, ya turut perintah Allah, ya turut perintah Nabi, dan kena jaga hati daripada sifat-sifat mazmunah, sifat-sifat hauduh. Semua nak jaga 5 ni ialah kena mempelajari kan ilmu. Hasil kata muslimi muslimah yang berada dalam masjid ni ialah kita nak berjaya dalam hidup, 2 perkara kita jangan tinggal. 1, pelajari agama untuk sepenuh iman kita, sepenuh amal kita, dan sepenuh ihsan kita. Kerana rukun agama dia ada 3. Tiga rukun agama ni berhajat pada ilmu. Lailan wa nahara. Nak sepenuh iman kena mengaji, nak sepenuh amal kena ada ilmu, nak sepenuh ihsan kena ada ilmu. Ini pertama kita kena jaga dalam hidup kita. Di celah-celah kita kerja buat dunia. Yang kedua, sudah kita lazim majlis mengaji dah, kita kena lazim amalan kita hak besar dalam hidup untuk mengubuhkan dosa, untuk menambahkan pahala banyak. Luzum jamaah. Wa jama'atu rahmatun. Semaya jemaah ni rahmat. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan isi-isinya. Hasil ibu bapa muslimin dan muslimah yang ada dalam masjid yang mulia, nak berjaya hidup, kita kena jaga 2 perkara. 1, lazim mengaji agama, malai dan siap untuk wisah akidah, sah fiqh, sah tasawuf, dan sah pergaulan kita hari-hari. Yang kedua, lazim semaya jemaah di masjid masing-masing. Siapa dia kerja 2 ni, bawa alamat bertuah di dalam hidup dia, mudah-mudahan rahmat dan berkat daripada Allah akan beri kepada kita, dan kita dapat berkat dan rahmat, dan kita dapat pimpin Allah Subhanahu Wa Taala hingga terus pada syurga Allah, insya-Allah. Apa tu? Apa sikit? Nak tanya ke apa?